Dan saya ingin kongsikan sesuatu pada bacaan kita hari ini. Yang pertama, kita lihat muka surat 333. Ya, kita lihat muka surat 333. Baik, yang pertama adalah bagaimana cara untuk kita waqaf pada kalimah khizyun. Pada ayat 9, cuba lihat pada ayat 9. Lahu fid dunya khizyun. Baik. Jadi di sini mungkin ada di antara kita yang masih ragu-ragu bagaimana untuk mematikan pada kalimah ini. Baik. Jadi pertama sekali apa yang kita kena faham, setiap huruf ni nak tak nak memang kita kena jelaskan. Kena berikan hak dan mustahak dia. Apa itu hak? Sifat-sifat dia lah, sifat asli. Kan? Kemudian apa yang mustahak dia berkaitan dengan sifat-sifat yang mendatang. Okey, itu secara umum lah. Kalau kita lihat di sini, huruf kha baris bawah, kita kena tebalkan dia khi. Okey. Kemudian huruf zai yang mati ni, kita matikan dengan menghadirkan sifat dia. Huruf zai ni ada sifat rokhawah dan juga sifat jahar. Kalau ikutkan banyak lagi lah. Dia ada sifat apa dia, istifal, infitah, kan? Ada safir. Tapi kita nak tekankan tentang sifat rokhawah. Sifat rokhawah ni sifat yang berkaitan dengan suara. Suara. Jadi bila kita nak matikan zai ni, suara kita kena mengalir. Kita kena pastikan sebutan zai kita yang mati ini dalam keadaan mengalir. Macam mana? Khiz. 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 Antara pantang larang yang kita kena elakkan, jauhkan. Yang pertama, bunyi tawallud. Khiz. Khiz. Itu yang pertama. Khiz. 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 Okey. Ini pantang larang yang pertama. Pantang larang yang kedua adalah bunyi yang kembali ke pangkal suara. Pangkal ni, pangkal kerongkong kita. Contoh, khiz. Yang bunyi di belakang tu. Khiz. Dunya khiz. 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 Jadi dua pantang larang ni tuan-puan. Jelas pantang larang yang saya sebutkan tadi. Jadi pantang larang ni tuan-puan, kenapa saya tekankan? Kerana andai kata kita lakukan dua antara dua ni lah, pantang larang ni tadi. Yang pertama khiz dibaca dengan tawallud, ataupun yang kedua tadi khiz yang kita matikan ataupun kita tamatkan bunyinya pada bahagian pangkal kerongkong kita, dia akan mengganggu proses kita untuk selesaikan bunyi pada kalimah ini. Sebab tu kena elak dulu pantang larang tadi. Okey, dapat jadi apa yang kita kena buat sekarang ni? Pastikan suara zai mengalir. Khiz. Khiz. Kalau kita nak check mengalir atau tidak macam ni. Khiz. Kita buat tu bunyi berterusan. Okey. Tak kisahlah kalau tuan-puan rasa bunyi tu macam mesin rumput ke apa kan. Tapi itulah cara kita nak menilai. Khiz. Nak check suara kita putus ke tidak. Kalau putus, khiz. Bermakna kita salah teknik lah tu. Contoh saya nak teruskan. Khiz. 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 Tapi sebab kita dah biasa matikan di kerongkong kita ni. Khiz. Jadi itu bermakna kita salah teknik lah tu. Pastikan kita buat tu boleh berterusan. Khiz. Nak menunjukkan rokhawah yang berlaku pada huruf zai. Tapi bila kita baca tak adalah panjang macam tu kan. Cukup kadarnya lah. Baik, bila dah dapat bunyi itu, baru senang kita nak selesaikan ya yang tanwin tu. Sebab ceritanya sekarang, kita nak matikan zai dan nak matikan juga ya yang baris dua di hadapan ni. Okey. Khizyun. Kita tak akan berhenti macam tu. Kita akan waqaf dengan mematikan juga huruf ya. Baik, setelah kita faham tadi bagaimana nak membunyikan zai, sekarang fokus pula pada ya. Untuk ya, kita nak matikan macam mana? Kembali pada makhraj.
kembali pada makhraj ya tu sendiri. Makhraj ya pada bahagian wastil lisan, pada bahagian tengah lidah dan dinaikkan ke langit. Contoh kita matikan ya, ai, ai, ai. Okey, dapat tak bunyi yang terakhir tu? Bunyi penamat tu, ai, ai. Kita akan rasa tengah lidah kita akan terangkat. Begitulah keadaannya tuan-puan. Kalau tadi khiz, untuk zai, khizi, khizi, ai, i. Bunyi yang di hujung tu, ai, ai. Bunyi tu, khizi, khizi. Memang kalau kita dengar rasa macam kita sebut huruf ya tu baris bawah, tidak. Kalau ya baris bawah bunyinya yi. Ni yi. Kalau yi lah, rahang jatuh kan? Yi. Tapi yang ni ai, khizi. Dapat kot? Wala hudaw, salah ayat. Lahu fid dunya khizi. Lahu fid dunya khizi. Okey? Kena ke makhraj ya ke ustaz? Betul. Okey? Kembali pada makhraj ya tu sendiri. Itu je cara dia. Punca kalimah ini menjadi sedikit kesukaran kerana di sini juga berlaku iltiqa' sakinain, tuan-puan. Pertemuan dua sukun. Okey? Pertemuan dua sukun. Huruf zai yang mati, kemudian dia jumpa dengan ya yang mati. Dua-dua ni huruf mati ni kalau kita lihat. Cuma beza dia, huruf zai ini adalah sukun asli, manakala ya adalah sukun arid, sukun mendatang. Sebab kita waqaf pada dia kan. Jadi dia mendatang lah. Sukun tu bersifat mendatang. Boleh? Ustaz buat gerak perlahan. Gerak perlahan. Khizi. Khizi. Okey. Mungkin kita dengar macam, bila buat gerak perlahan, kita dengar macam ya tu baris bawah lah. Tapi saya dah sebut tadi, bukan bukan ya baris bawah. Yi. Tidak. Dia bersifat semula jadi, tuan-puan. Okey. Macam mana kita menghayati bunyi pada sifat lin, contoh ai. Kita tak sebut ai, kan beza. Contoh huruf hamzah pada atas dengan ya mati, ni lin kan. Kemudian dengan hamzah pada atas, ya baris bawah, nampak macam sama. Bukan nampak lah, kalau tengok tulisan ketara lah, sini mati, sini baris bawah kan, dari sudut bunyi tu. Yang pertama ai, yang kedua ai. Dengar macam dekat-dekat je. Jadi bunyi ni yang kita nak ni. Kopi bunyi ni letak kat sini. Ai, khizi. Boleh? Dapat tak? Macam mana tuan-puan? Boleh respon tak? Jelas ke penerangan yang ringkas ni? Jadi tadilah saya dah sebut kenapa susah, kerana berlaku pertemuan dua sukun, iltiqa' sakinan. Cuma kat sini kita tak perlu gugurkan huruf lah. Kita kena matikan dua-dua. Matikan zai, matikan huruf ya tu. Baik. Mudah kan mengaji? Easy ngaji.